Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah Tingkatan 5, bab 5 pembentukan Malaysia di bawah tajuk kecilnya Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Tujuan video ini diperkenalkan adalah untuk menambah satu lagi isi yang berkaitan dengan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kalau siapa yang mengikuti video cikgu sebelum ni, cikgu dah beritahu langkah pembentukan Malaysia semua sekali ada 5. Sebenarnya bukan 5 tapi ada 6, iaitu tambahan jawatan kuasa antara kerajaan. Kalau sebelum ni cikgu beritahu dia ada 5, iaitu siri lawatan, yang kedua jawatan kuasa setiakawan Malaysia, yang ketiga referendum Singapura, yang keempat rundingan London dan yang kelima Suruhanjaya Kobot. Hari ini cikgu menambah satu lagi, iaitu jawatan kuasa antara kerajaan. Jadi semua langkah pembentukan Malaysia semua sekali ada 6, iaitu siri lawatan, jawatan kuasa setiakawan Malaysia, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Kobot dan jawatan kuasa antara kerajaan. Dia punya formula untuk langkah pembentukan Malaysia ni, lawak setiap singa, ludah kebun kera. Tengok penerangan formula. Lawak merujuk kepada lawatan, bersama pada huruf LAWA, lawak lawatan, iaitu siri lawatan. Setiap merujuk kepada setia. Setia kalau tambah P jadi setiap. Jadi setiap merujuk kepada setia, iaitu jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Singa merujuk kepada Singapura. Bila disebut Singapura, cikgu ambil dua sebutan awal menjadikannya singa. Jadi singa merujuk kepada Singapura, iaitu referendum Singapura. Ludah merujuk kepada London, bersama pada huruf L dengan D di tengah-tengah. Ludah merujuk kepada London, iaitu rundingan London. Kebun merujuk kepada Kobot, bersama pada huruf B di tengah-tengah. Sebutan kebun hampir sama dengan sebutan Kobot, iaitu Suruhanjaya Kobot. Dan last sekali, kera merujuk kepada kerajaan. Bila disebut kerajaan, cikgu ambil dua sebutan awal menjadikannya kera. Jadi kera merujuk kepada kerajaan, iaitu jawatan kuasa antara kerajaan. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan jawatan kuasa antara kerajaan. Sebab sebelum ni cikgu dah sentuh dah 5 langkah awal. Jadi hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut berkaitan dengan jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, sebagaimana cikgu bagi tahu sebelum ni, bila disebut jawatan kuasa, dia wajib ada 3 perkara aja. Sama juga dengan jawatan kuasa antara kerajaan. Jawatan kuasa mesti ada 3 perkara. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada tujuan dan yang ketiga ada mesyuarat. Baiklah, kita lihat satu persatu. Tokoh atau pemimpin jawatan kuasa antara kerajaan, singkatannya JAK. Jawatan kuasa antara kerajaan dipengerusikan oleh Lord Lansdowne. Lord Lansdowne. Bila disebut jawatan kuasa antara kerajaan, bila disebut kerajaan, semua kerajaan dibina di atas tanah. Betul tak? Ya, kalau kerajaan dibina di atas tanah, bermaksud bila disebut tanah, tanah dalam bahasa Inggeris dipanggil lands. Betul tak tanah dalam bahasa Inggeris dipanggil lands? Ya. Bila disebut land, tanah, tanah ni berada di atas ke di bawah? Semestinya lah tanah berada di bawah, betul tak? Kalau tanah berada di bawah dipanggil downs. Jadi kalau lands tambah dengan down menjadikannya Lansdowne. Ataupun bahasa Melayunya bermaksud tanah bawah. Sebab tu bila disebut jawatan kuasa antara kerajaan, ingatlah kerajaan dibina di atas tanah. Tanah berada di atas ke di bawah? Berada di bawah. Jadi tanah dalam bahasa Inggeris dipanggil lands dan bawah dipanggil downs. Jadi pengerusi jawatan kuasa antara kerajaan adalah Lord Lansdowne. Timbalan pengerusinya adalah Tun Abdul Razak. Ahlinya adalah ada daripada Wakil Sarawak dan Sabah. Manakala AJK kecilnya ada 5 kesemuanya. Yang pertama AJK Perlembagaan, yang kedua Kewangan, yang ketiga Perkhidmatan Awam, yang keempat Perundangan dan Kehakiman, dan yang kelima Organisasi Jabatan. Yang paling penting untuk tokoh dan pemimpin jawatan kuasa antara kerajaan ni hanya perlu ingat pengerusi dan timbalan pengerusi dah sangat cukup. Pengerusinya Lord Lansdowne. Ingat bila disebut jawatan kuasa antara kerajaan, kerajaan dibina di atas tanah. Tanah ada di atas ke di bawah? Di bawah. Jadi pengerusi jawatan kuasa antara kerajaan adalah Lord Lansdowne. Timbalan pengerusi Tun Abdul Razak. Ingat dua tu pun dah cukup dah.
Okey, perkara yang kedua adalah tujuan ataupun tugas jawatankuasa antara kerajaan. Tujuan atau tugas hanya ada dua sahaja. Yang pertama, menyediakan rangka perlembagaan dan yang kedua, melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Okey, seterusnya kita lihat mesyuarat. Mesyuarat jawatankuasa antara kerajaan. Mesyuarat pertama diadakan di Jesselton. Jesselton ni merujuk kepada Kota Kinabalu. Nama awal kepada Kota Kinabalu adalah Jesselton, sebelum diubah kepada Kota Kinabalu. Kalau dalam SPM pelajar tak sebut Jesselton, sebut Kota Kinabalu pun dah cukup dah. Jadi mesyuarat pertama diadakan di mana? Di Jesselton ataupun Kota Kinabalu. Mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur. Jawatankuasa mengusulkan, dalam semua mesyuarat ni, jawatankuasa mengusulkan 18 perkara bagi negeri Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah untuk dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin hak atau kepentingan penduduk Sarawak dan juga Sabah. Semua mesyuarat ni telah mengusulkan 18 perkara untuk Sarawak dan 20 perkara untuk Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan. Okey, kita lihat perkara utama dalam perlembagaan yang telah diusulkan oleh jawatankuasa antara kerajaan. Semua sekali ada 5 perkara utama. Yang pertama berkaitan dengan Parlimen Malaysia. Dalam Parlimen Malaysia mesti mengandungi 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi untuk Sabah dan 15 kerusi untuk Singapura. Paling banyak kerusi di mana? Di Sarawak. Kenapa Sarawak paling banyak kerusi? Sebab Sarawak adalah negeri yang paling luas di Malaysia. Sebab itu Sarawak mempunyai 24 kerusi. Yang kedua adalah Sabah. Sabah berapa kerusi? 16 kerusi. Jadi Sabah dan Sarawak mendapat semua jumlahnya adalah 30 kerusi. Betul tak 30 kerusi? Tak, salah, bukan 30 tapi 40 buah kerusi. Tengok 24 tambah 16 menjadikannya 40. Paling banyak adalah Sarawak iaitu 24 kerusi. Manakala Sabah 16 kerusi. Kalau Sabah 16 kerusi, Singapura 15 kerusi. Jadi semua sekali jumlah berapa kerusi? 55 kerusi. Okey, yang kedua, sistem pendidikan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah yang di bawah kawalan kerajaan negeri sehinggalah Majlis Negeri membuat pindaan. Kemudian yang ketiga, perkara berkaitan imigresen terletak di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah di bawah kendalian kerajaan mereka sendiri. Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan di Sarawak dan Sabah. Dan yang kelima, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Bermaksud di Sarawak dan Sabah dia ada dua bahasa rasmi, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, jadi semua sekali ada beberapa perkara utama dalam perlembagaan yang dikemukakan oleh jawatankuasa antara kerajaan. Ada 5 perkara utama. Formulanya, Parlimen didik Amy dalam mesin. Parlimen didik Amy dalam mana? Dalam mesin basuh tu, dalam mesin. Okey, tengok perangai formula. Parlimen merujuk kepada parlimen. Parlimen hampir sama sebutan dia dengan parlimen. Didik merujuk kepada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Jadi didik merujuk kepada pendidikan. Amy merujuk kepada immigration. Persamaan pada 3 huruf awal iaitu immigration. Dalam merujuk kepada Islam iaitu persamaan pada sebutan lam di belakang. Dalam Islam. Dan mesin merujuk kepada Melayu. Persamaan pada huruf ME di depan. Jadi mesin Melayu. Okey, jadi formula untuk perkara utama dalam perlembagaan yang diusulkan oleh jawatankuasa antara kerajaan ialah Parlimen didik Amy dalam mesin. Parlimen merujuk kepada parlimen, di mana Parlimen Malaysia mesti mengemukakan ataupun mengandungi 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi untuk Sabah dan 15 kerusi untuk Singapura. Didik merujuk kepada pendidikan iaitu sistem pendidikan mesti di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sabah dan Sarawak di bawah kawalan kerajaan mereka sendiri. Amy merujuk kepada immigration. Perkara berkaitan immigration adalah terletak di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan kecuali di Sabah dan Sarawak. Dalam merujuk kepada Islam. Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia kecuali di Sabah dan Sarawak. Dan last sekali mesin merujuk kepada Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Bermaksud Sarawak dan Sabah ada dua bahasa rasmi, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, jadi formula untuk perkara yang diusulkan dalam perlembagaan adalah
Parlimen didik MI dalam mesin Parlimen, pendidikan, hal ehwal imigresen, agama Islam dengan bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah iaitu 244. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu dia tanya, senaraikan dua tokoh yang terlibat dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Jadi jika suruh hafal berapa orang? 2 orang yang paling penting. Ingat bila disebut kerajaan, kerajaan dibina di atas tanah. Tanah dipanggil lands. Tanah ada di bawah ke di atas? Di bawah. Bawah panggil downs. Jadi jawatan kuasa antara kerajaan diketuai oleh Lord Lansdowne. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak. Jadi di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Tengok, itu bukan nombor 2 Roman, itu 1 Roman sepatutnya. Dan 3 Roman tu bukan 3 Roman, patutnya 2 Roman. 1 Roman dan 2 Roman di ruangan jawapan tu. Jadi jawab terus ya. 1 Roman Lord Lansdowne, 2 Roman Tun Abdul Razak. Okey, soalan B dia tanya, jelaskan perkara utama dalam perlembagaan yang diusulkan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Ada berapa perkara diusulkan oleh jawatan kuasa antara kerajaan dalam perlembagaan? Ada 5 perkara. Formulanya, Parlimen didik MI dalam mesin. Okey, tengok di ruangan jawapan. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman? Bermaksud kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Perkara utama dalam perlembagaan yang diusulkan oleh JAK ialah Parlimen tu Parlimen. Parlimen Malaysia mengandungi 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi untuk Sabah dan 15 kerusi untuk Singapura. Titik. Lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Contoh penanda wacana, selain itu, di samping itu, seterusnya. Tapi di sini cikgu nak ajak menggunakan penanda wacana ikut number. Jadi start dengan kedua. Kenapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua. Jadi kedua, koma. Sistem pendidikan di bawah kawalan kerajaan persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah yang di bawah kawalan kerajaan negeri. Titik. Ataupun kalau nak tambah lagi, sehinggalah Majlis Negeri membuat pindaan. Titik. Lepas kedua, ketiga. Perkara berkaitan imigresen terletak di bawah kuasa kerajaan persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah di bawah kawalan mereka sendiri. Titik. Lepas ketiga, keempat. Islam ialah agama persekutuan Malaysia kecuali di Sarawak dan Sabah. Ada lagi tak? Ada lagi. Ingat balik. Semua sekali ada berapa perkara? Ada 5 perkara yang diusulkan oleh jawatan kuasa antara kerajaan dalam perlembagaan. Formulanya, Parlimen didik MI dalam mesin. Satu lagi apa? Satu lagi adalah mesin. Jadi lepas keempat, kelima, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Persekutuan Malaysia kecuali di Sabah dan Sarawak. Ditambah satu lagi bahasa rasmi iaitu bahasa Inggeris. Okey, last sekali soalan C. Soalan kebat dia tanya, jawatan kuasa antara kerajaan memberikan sumbangan penting kepada penduduk Sarawak dan Sabah sehingga ke hari ini. Buktikan. Apa kehendak soalan? Sumbangan jawatan kuasa antara kerajaan. Bila disebut sumbangan, ada berapa sumbangan dia yang penting? Ada 2 sumbangan. Yang pertama tadi, ingat balik tujuan dia. Yang pertama tadi, merangka perlembagaan. Dan yang kedua, menjaga kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, untuk memulakan soalan struktur ni, tengok balik di ruangan jawapan. Ada tak nombor 1 Roman dan 2 Roman? Tak ada kan? Jika tak ada, kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Jawatan kuasa antara kerajaan memberikan sumbangan penting kepada penduduk Sarawak dan Sabah sehingga kali ini ialah memelihara hak penduduk Sarawak dan Sabah. Titik. Itu isinya. Isinya apa? Memelihara hak penduduk Sarawak dan Sabah. Lepas titik baru masuk huraian. Kalau tak mahu huraian, start dengan contoh dulu pun boleh. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan. Titik. Lepas titik baru masuk huraian pula. Hal ini kerana dalam perlembagaan persekutuan Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk menguruskan sistem pendidikan bagi negerinya sendiri. Kemudian kalau nak tambah huraian lagi, baru masuk penanda wacana dulu. Seterusnya, memudahkan penduduk Sarawak dan Sabah mendapatkan pendidikan di dalam kawasan mereka sendiri dengan lebih mudah. Last sekali, baru masuk kesan. Kesannya tidak ada penduduk yang diabaikan dari segi mendapatkan pendidikan dan tiada yang buta huruf. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.